Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pagi-pagi Apek dah jumpa ni dalam sosmed. Ni Tuan Barak ni kata ulangi balik solat. Jadi dalam notis ini ada sebut perkataan mujassimah. Ya. Bila disebut mujassimah ini, saya pun pergilah cek Google atau GPT lah, sekarang GPT lah. Dan mujassimah dia kata yang pergi menjisimkan Allah. Jadi wasabi ini dituduh sebagai menjisim. Saya faham soalan ni kerana wasabi kata jangan mentakwil kan. Contoh bagaimana Musa alaihissalam bercakap dengan Allah. Lamalah saya berfikir dan sentiasa saya terfikir, tapi ini mendorong saya memfikir lebih mendalam dan ini menarik. Ya. Ini menarik. Kerana kepada saya, anda mungkin lihat ini sebagai pergaduhan. Ya. Pergaduhan antara wasabi dengan sunni. Tapi kepada saya anggap sebagai satu rahmat, kerana daripada nampak macam perbalahan itu, saya dapat lebih mendalami tauhid. Dan saya nak cakap sesuatu tentang Islam berbeza dengan agama lain. Kita tak lihat, anda mungkin lihat perbalahan. Saya tak lihat kepada perbalahan. Saya lihat kepada ilmu. Saya bagi contoh ya. Dalam agama Samawi dulu, kita tak bincang pasal tauhid. Dia kata God is God lah. Jesus ini son of God, begitulah kita terima saja. Kalau saya percaya, saya bukan orang menyembah Tok Pekong, keluarga saya tak ada Tok Pekong kat rumah, tapi saya percaya orang Tok Pekong pun dia ikut aja. Pasal bapak saya pun ambil itu lilin, pergi bakar, pergi asap, pergi yalah buat gini, lepas tu cucuk kat itu dia punya tempat itu, bagi makanan. Sama macam kisah Nabi Ibrahim AS dalam Quran ya, surah Ibrahim. Dia dia kata menyoal. Jadi kita tak sampai menyoal, maksud saya. Kita tak soal. Bangsa apa pun, Melayu ke Cina ke India ke, kita ikut aja. Kerana ada fahaman-fahaman khurafat, tahyul di kalangan orang kita juga, orang kampung kita juga, tapi kita tak soal lah. Jadi saya jenis menyoal. Saya nak set balik benda ni supaya, atau biarkan sajalah, nampak besar sangat ya. Jadi saya jenis orang menyoal dan saya suka ya, dan saya gembira dapat memeluk Islam ini. Dalam Quran ini dia beritahu contoh kejadian Adam. Dan Bible tak ada cerita kenapa nak jadikan Adam sebenarnya, dan kenapa jadikan Iblis, kenapa Iblis ini boleh berlawanan dengan Allah. Bukankah Allah maha berkuasa? Kita nak memahami ciri atau sifat Allah tu ya? Kalau you tak boleh kata, tak boleh tanya, tak boleh tahu, padahal dia fardu ain. Ini yang saya gembira dengan Islam. Fardu ain, wajib tahu, tak boleh taklid. Fiqh boleh, cara solat boleh ya, bacaan boleh, tapi memahami Allah ini wajib, di fardu ain, ilmu kalam. Ini tak ada orang kalau orang nak argue benda tu, terkeluar lah tak mahu argue lah. Atau saya memilih untuk nak tahu. Ada segelintir manusia di alam ini tak boleh tuduh semua, memang nak tahu, nak mendalami fahaman tauhid, hakikat ya. Okey. Jadi saya gembira, saya bersyukur jumpa Quran. Kerana Quran memanjangkan persoalan kepada Allah. Malaikat tanya, kenapa engkau jadikan Adam? Tak kisahlah kamu nak jadikan Adam, padahal dia akan lakukan kerosakan, menumpah darah. Dan ini juga
Ada orang macam-macam tafsir. Bagaimana Adam tu orang pertama. Dan saya juga ambil pendirian Wasabi. Adam ini mungkin simbolik, mungkin pada satu manusia, semua manusia, itu tafsir, itu takwil. Atau Adam itu seorang saja, literal. Tapi bila Wasabi ambil literal, Sunni menuduh tak boleh, awak tak boleh biarkan nanti orang sesat. Tapi dalam kisah Adam, dia orang pertama ke tidak ke? Buya Syakur kata bukan orang pertama kerana khalifah maksud pengganti. Jadi Buya Syakur bukan mentakwilkan, bukan mutasyabihatkan, dia menterjemahkan. Khalifah memang bermakna selepas. Macam kiamat. Kiamat bangkit selepas mati. Orang kata, oh, hari kiamat ialah kehancuran. Kiam, bangkit. Iqamah, kum fa'andir. Kiam dari tidur, bangkit dari jatuh. Ini bukan saya mentakwilkan, terjemahan, bukan mentafsirkan. Ya, Assalamualaikum. Ini waktu Muzammil ni nak bincang tentang, oh, Ninda Gorgeous, kenapa semua tak tidur atau bangun macam saya? Ini soal Wasabi Sunni. Mungkin boring kepada orang, tapi tajuk dia tak boring, iaitu mengenai Allah sendiri. Dan dia tajuk tasawuf. Dan ada orang datang jumpa saya, anybody lah, kita tertanya, siapa Allah? Saya tertanya, siapa Allah? Assalamualaikum. Zainuddin Ella. Okey, jadi dan orang yang jumpa saya ini, apa maksud mengenal diri? Ini yang kita bincang. Sebelum kita pergi maksud, saya nak ini yang mencetuskan Wasabi sama. Saya nak pergi pada bertafakur sekejap, merenung sekejap. Kenapa kita tertanya dan kita menghargai peluang untuk berbincang? Kerana ini jadian Allah. Dia nak kita teroka. Saya percaya Allah nak kita mencari dia, nak mengenal diri, dan dia terturut macam kita bebas. Kita bebas nak kahwin ke, nak cerai ke, tapi ada sesuatu menarik kita pada kaum wanita, bukan hawa nafsu. Kaum wanita. Wanita tertarik pada lelaki. Kita tertarik pada makanan perut kita. Ya, lapar. Kita pula tertarik jiwa kita. Macam-macam. Jadi mana kebebasan dia? Jadi saya bukan cuba takwilkan, tafakur. Ini salah bahasa ni. Salah bahasa pergaduhan. Ada diri ke selain diri yang satu. Ini bolehlah kamu fikirkan. Ini maksud saya, kita fikirkan. Ada orang rasa berat berfikir, dia kata tak payah. Tapi sekarang kita pilih satu persatu untuk berfikir. Katakan ada tak diri kita selain diri yang satu? Ya, menarik, soalan menarik. Jadi kita cuba menambahkan tadabbur. Tadabbur makna fikir atau yatafakarun, senantiasa berfikir, always thinking. Faham tak? Ya. Kita tak puas hati dengan cukuplah yang kita dapat berfikir di sini. Ada orang macam Ibn Rushd kata falsafah bukan untuk semua orang. Ya. Ada orang nak berfikir tentang bagaimana Allah mengetahui semua, lalu Allah terpaksa buat keputusan. Allah yahdi man yasha. Allah bima sya. InsyaAllah. Ya. Bagaimana kita ini boleh hidup macam ada keputusan, tapi sebenarnya semua keputusan Allah dah buat untuk kita. Allah dah takdir. Jadi fahaman Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Wasabi, Salafi, Sunni, semua bagus kepada saya. Ni sampai Aristotle. Saya tak suka kaum yang tak berfikir. Dia ikut saja. Tapi sebenarnya itu hakikat. Banyak orang ikut saja. Kita tak boleh condemn rasa bertuhan. Itu kita tak mau. Rasa takabur. Sorry. Jadi perbincangan ni saya suka pada rasa rendah diri lah. Saya suka pada Buya Syakur, saya suka pada Hani Achan, saya suka pada Mufti Abdullah, Syekh Hamzah Yusof, dan ada beberapa alim ulama. Kadang-kadang saya suka juga pada Dr. Mazhar. Ini kes Zaidul Asri ni berat lah sikit. Wadi Anwar pun.
Azhar Idrus okey lah. Orang tua-tua sikit ni okey sikit lah. Walaupun kadang bahasa dia. Tapi saya ketepikan semua tu. Kerana bila you nak bergaduh, benda remeh-temeh tak habis-habis. Kerana kita nak mencari, kita talab, nak mencari kebenaran sesuatu. Betul, jadilah golongan ulul albab. Iyalah. Gus Bahar. Asal kebenaran. Iyalah. Saya tak suka sikap kita ambil jangan soal lah, awak ikut saja. Awak dah lahir dalam Islam, awak dah masuk Islam, awak hafal saja sifat 20. Tak boleh. Kerana apa? Ini yang macam mana orang sesat. Kita tak boleh kata sempurna iman kita. Takwa ini satu suruhan untuk, dan Quran itu seru buat macam-macam. Tak boleh kita kata cukuplah, aku jaga diriku. Itu yang kena cucuk tu. Itu yang harga barang naik, kamu nak buat apa? Ni AI nak datang, kamu nak buat apa? Jadi kepada saya, you must always struggle. Awak mesti sentiasa mujahadah dalam pemikiran, dalam perbuatan. Jaga anak isteri, jaga orang tua, jaga poket sendiri, jaga daripada scam. Ia adalah perjuangan. Kalau kita bodoh, ini baru saya baca semalam, siapa kat WhatsApp kena tipu dengan Selina ke apa, RM535,000. Iaitu orang kata ini pelaburan ini, RM20,000 boleh. Macam mana awak boleh tertipu sampai RM500,000 ke awak buat-buat macam tu kan? Adakah kebenaran di dunia ini tuan? Ada. Begini, kalau tak ada, putus asa. Ini soalan bagus, Zainuddin. Soalan bagus. Saya tak tolak. Apa-apa juga kita terfikir adalah cetusan hati adalah bagus. Kalau cetusan syaitan, kita tafakur lah syaitan ke ni. Kerana ada, saya percaya saya pernah pemikiran yang melara, yang buang masa. Kita sendiri lebih tahu. Jadi apakah itu fikiran yang lara? Tak apa, kita ambil cara face value. Kita sangka baik. Ada tak kebenaran di dunia ini tuan? Atau ada orang ada agenda dalam ayat tu. Dia kata ada kebenaran pada milad Ibrahim. Maaf, saya tak boleh terima kerana milad Ibrahim ada kelemahan, saya tahu. Hizbut Tahrir atau GISB atau Abu Ya atau Parti Hizbullah, ya, Parti PAH, atau XPM ke PMX ke diri ke apa, ia soal diri sendiri. Kena cari kebenaran. Kalau dia kata tak ada kebenaran, saya sendiri pernah tanya, kalau saya tak boleh nampak Allah, saya tak boleh bercakap dengan Allah, tapi Allah dengar doa dan minta kita berdoa. Gunalah senjata doa tu. Saya guna. Dan Alhamdulillah saya memeluk Islam. Saya guna. Alhamdulillah saya dapat rezeki. 44 tahun saya masuk Islam. Saya dah ikhtiarkan. Tak pernah satu hari saya berlapar melainkan bulan puasa. Dan tak ada sekali saya buka puasa melainkan cukup banyak lumayan. Tak pernah Allah biarkan saya kesorangan. Sentiasa didatangi rezeki. Contohlah, Assalamualaikum. Setiap kebatilan ada. Apa tu? Scammer tu. SBB, asbab hakikat cara Allah mengambil balik. Ya. Ninda, gorgeous. Yes, semua itu. Ini fahaman, kita boleh kata Qadariyah lah ke apa ke. Everything to Allah. Serahkan Allah. Jodoh. Aku punya masakan teruk. Ini santau. Itu tak boleh lah, syirik. Tapi Allah lah, rezeki lah, aku tak kahwin, jodoh lah. Tak boleh juga. Mak, janganlah soal bila aku nak kahwin. Tak boleh juga. Kerana dia cetusan dalam hati kita. Kita sendiri tahu. Tapi bagi orang tak ada cetusan hati, aku dah rasa cukup. Quran pun sebut, mereka rasa mereka mencukupi. Tunggulah waktu mereka kembali kepada Allah. Baru kata, tak cukup lah. Ini problem masing-masing. It's not my problem. Kalau you tak ada problem, very good. Kalau anda tak ada masalah berfikir benda-benda macam ni, it's okay. It's okay. Ada orang sibuk jaga anak. Ada orang sibuk lari. Ada orang sibuk berusaha. Ada orang sibuk jadi kaya. Masing-masing. It's okay. Ya. Tak payah gaduh. Masalah ni kita nak bergaduh sangat orang, itu buang masa. Itu kerja syaitan. Jadi dalam channel ni,
Tak ramai orang bagus. You nak swipe. Tapi kalau masuk, orang bergaduh, you sendiri rugilah, bukan saya. Saya layan saja. Contohlah ya, Zainuddin, apa tujuan kita ada Tuhan? Itu hidup di dunia dan setelah meninggal dunia. Ya. Buya Syakur tanya itu. Ali Pasapa tanya itu. Saya tanya itu dari dulu lagi. Sehingga saya jadi atheist. Ya, pada satu ketika saya belasan tahun saya kata atheist lah, tak percaya Tuhan lah. Tapi saya masih mencari. Bagaimana universe ini terjadi? Multiverse. You tahu tak konsep multiverse dengan black hole, dengan quantum physics, dengan cahaya. Saya tanya ChatGPT berapa malam yang lepas. Bagaimana cahaya itu bergerak lajunya? Kita tahu 300,000 kilometer sesaat. Saya bukan soalkan tu. Saya katakan saya bergerak selaju cahaya. Boleh tak? Dia kata tak boleh. Masa akan berhenti. Dia space time continuum. Saya terima. Cuma saya kata, kan cahaya tak ada jisim. Cahaya ni tak ada jisim. Nak takwilkan ke? Dikatakan tak ada jisim. Bagaimana dia boleh bengkok? Dalam Einstein teori relativity, black hole tu, cahaya tu bengkok. Dia cakap apa? Sebenarnya tak bengkok. Time, space, curve. Waktu itu fabric of time. Sebenarnya kita dalam satu kain masa. Menarik tentang wal-as. Menarik. Bagi pandai, sebenarnya wal-as disalah tafsir. Ini saya suka beritahu lah. Daripada beberapa alim juga. Wal-as salah tafsir. Bukan waktu. Kalau orang samakan dengan asar. Bukan. Wal-asri bukan asar. Wal-asri datang daripada buah yang diperah. Demi memerah sesuatu. Ayat. Wal-as innal insana lafi khusr. Ini saya dapat dari Dr. Hani Achan. Tapi saya sahkan dengan orang alim yang lain. Ya. As, kalau kita tengok bahasa leksikon dia, lisanul Arabnya, memerah, macam memerah buah. Dapatlah jus dia minum. Yang duri-duri ke itu kita buang. Tak makan kan? Fiber. Tapi fiber ada guna. Tapi wa'as innal insana lafi khusr. Susu manusia dalam kuri. Baru kita faham. Orang kata demi masa. Macam tadika sikit lah. Tapi bila demi memerah, kita semua dan kerugian. Bila kita berusaha, nampak tak? Mendalam deep kita semua dan kerugian. Illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada makna tu hak tu. Ada makna tu sabar tu. Bukan sabar bodoh je. Aku ni kencing manis ni. Sabar, tawakal. Ada orang dia kena cucuk kan. Saya tanya kenapa cucuk awak bukan diugut? Saya tawakal. Salah tempat tawakal tu. Kenapa tak kahwin? Saya tawakal. Salah tempat tawakal tu. Saya dah usaha tak dapat. Bukan soal dia. Tak faham soalan. Faham tak? Kenapa cerai? Tak ada sebab. Tak ada. Tapi hak dia lah. Kita tak soal. Ya, Tuan mengapa terdapat macam-macam agama sedang tu je? Ya, ini cerita Allah. Ini yang saya terima kasih. Allah dah saya cari benda ni. Saudara Zainul, bukanlah saya lebih hebat dari saudara. Jangan sesiapa sini rasa Apek lebih hebat. Itu sebab saya nama Apek. Ada orang panggil saya Sifu, Tuan semua. Lama-lama panggil aku Apek lah. Saya pun tak suka. Tapi saya nak latih diri anda. Bukan latih diri saya. Saya memang ego. Saya nak latih diri anda. Jangan pandang ego saya. Soalan itu memang saya juga tertanya dan susah. Dan saya dah jumpa jawapan. Tapi saya tak boleh bagi jawapan kerana kena takwil sendiri. Tapi kalau siapa nak tahu jawapan dia, ini jangan taklid, cari sendiri. Dalam Quran saya selalu ulangi, وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ. Itu ayat akademiknya. Dahulunya Allah jadikan semua orang satu. Dan ada ayat lain, kalau kami kendaki, biar kamu satu kaum. Tapi ada ayat mutasyabihat lain. Ini cara saya mutasyabihat. Boleh kata tafsir, tapi ayat tu jelas. Bagaikan satu gurun. Kan gurun ini homogeneous. Bayangkan. Tak boleh bayangkan pula menurut Wasabi. Kacau. Saya nak bergaduh dengan Dr. Rora ni. Bayangkan satu gurun. Dapat bayang tak satu gurun? Bayangkan satu gurun pasir yang kosong. Siapa dapat faham? Tak boleh. Dia kena berterusan. Fahaman ni deep tau. Macam kasih sayang. Nak Fazura, maaf. Saya selalu sebut Farah. Macam Fazura ni kan.
Fatah ni tak faham. Sekarang saya pernah berkahwin. Saya pernah bercinta. Saya pernah dicintai. Perempuan ni, bukan perempuan ni lain. Ya, lain. Laki ni lain. Tapi sayang ni, dia asyik. Dia syok. Tak kisah sendiri ke apa. Syok bermakna memanjang. Puan tak faham. Dia bukan syok pada satu, aku syok lepas ni, nak kahwin tak? Tak nak lah, aku dah syok. Dia bukan tu. Macam aku dah tahulah, aku dah kenal Allah. Dia tak boleh berhenti dalam tasawuf. Dia zauk. Zauk bermakna rasa, tasting. Aku terasa ni cinta Allah. Habis-habis aku mabuk. Habis-habis aku nak lagi. Itu kemabukan. Ini ada dalam kasidah. Ini ada dalam lagu orang sufi. Aku minum dah, aku minum lagi, aku mabuk dah, aku bukan mabuk arak, ini mabuk dalam Allah. Madzub, bukan majnun, majnun orang gila. Madzub, ini semua bahasa lah. Lepas tu orang bergaduh tau. Aku kena mengaji ni, saya dah mengaji semua, alhamdulillah. Saya dah mengaji istilah ni. Ada orang kata ini sampai dah apek ni sampai makam tinggi ni. Sekali lagi, Rasulullah pun tak ambil makam tinggi. Dia Abdullah. Dia mengata saya tak tahu. Quran mengata dia kata. Okey. Adakah boleh kita membenci tak boleh lah. Jangan tolak apa ni. Tak payah rujuk ayat Quran. Awak tanya diri sendiri, awak benci orang buat apa? Serupa benci sendiri. Bunuh orang boleh ke tak boleh? Ada orang kata boleh. Ikut syar'i. Tapi tanya diri sendiri. Bunuh orang buat apa? Hindari kejahatan. Dapat tak hindari kejahatan? Penjara orang buat apa? Dan Quran kata potong tangan, potong ya. Selesai. Di China kan dia tembak je, selesai rasuah semua. Dotate kan dia tembak je gangster. Kerana teruk sangat gangster di sana. Malaysia hampir teruk. Mafia kartel teruk. Hampir fatal. Dia belum tembak sama polis lagi. Kerana dia dah beli polis. Cuba kalau polis tak dapat dibeli. Contohlah. Betul, kena berkasih sayang. Ni tak. Jadi berkasih sayang ni, dia fitrah. Macam awak kahwin orang. Okey, tugas saya bagi nafkah je lah. Zahir batin. Itu saja. Jadi orang tak best lah. Fazrul, saya pinjam kes Fazrul. Maaf Fazrul. Saya pinjam aja. Dia mesti rasa sesuatu. Dan saya dapat semalam beritahu bahawa Fatah Amin ni kerja dengan Fazrul. Alamak. Fatah Amin dah tak ada pendapatan. Problem. Kerjalah. Okey, itu cerita lain. Maksud saya, kalau kerja dengan isteri, ada problem. Kalau isteri okey-okey lah. Tapi saya jarang dengar. Saya bodoh. Saya bendul. Okey. Kerana apa? Wanita ni, dia nak di bawah. Dia seronok di bawah. Lelaki ni, dia seronok di atas. Itu saja kesimpulannya. Balik pada gurun pasir. Gurun pasir yang kosong. Satulah. Saya cari ayat-ayat ni, saya dapat firasat lah. Lalu diturunkan hujan. Kerana kita disuruh tafakur. Allah tak cerita sesuatu yang Quran. Itu sebab kena baca balik Quran. Kita tak baca. Kita baca. Ya kena budu. Ya kena. Allazi alaman bikalam alaman insana ma lam ya'lam. Saya berfikir dan saya dapati bahawa Allah yang cipta internet. Allah yang cipta Google. Allah yang Alhamdulillah. Allah yang cipta AI. Allah yang cipta segalanya. Tuan, siapa diri manusia? Ni wan awak tanya saya tanya siapa. Tapi itu soalan yang kita kena tanya. Kita kena tanya. Okey? Setuju? Bilalah wanita dipimpin suami jadi. Ya. Kita bukan anti. Lepas tu orang guna bahasa tu lah. Awak ni anti wanita ni. Wanita ada hak. Ya. Ada hak. Fazrul, dia minta, dia kata dia bangkitkan kononnya lah. Ini media. Jangan percaya media. Media nak lari saja. Kalau saya dekat kat kes mahkamah tu, saya dengar tau pasang kaset. Lepas tu saya buat cerita lah. Saya dengar dia meronggot. Dia kata tak bagi duit raya kat anak. Ini katakan betul.
Bermakna itulah wanita tak boleh difahami. Wanita, saya pernah tanya kepada wanita kawan, Mary namanya, orang Sarawak, wanita Sarawak. Kenapa wanita tak boleh difahami? Apa dia jawab? I myself also don't understand. Saya sendiri pun tak faham. Dia pun tak kahwin, lebih umur dah tu. Dia sendiri pun tak faham. Ada orang kata woman from Venus, man from Mars. Jangan cuba fahami wanita. Betul dan salah. Syekh Sufi saya ada bagi satu nasihat. Jangan bergaduh dengan wanita. Awak akan kalah. Cuit mereka. Nampak deep kan? Syekh Sufi saya deep kan? Itu memahamilah tu. Bila wanita kata, engkau tak ada pun bagi jambak bunga. Nak fahami wanita, ya fahami bahawa dia akan merungut kerana dia nak emosi. Pernah berlaku pada saya pernah beristeri, saya tahulah. Wanita macam ni, saya cerita satu lah dulu, isteri saya dulu. Saya balik rumah, kan kita penat kerja, dia kata apa? Darling, cuba bayang dia tanya apa? Siapa boleh teka apa isteri saya cakap? Dah lama kahwin bertahun-tahun, selalu balik biasalah, balik penat, makan, minum, tengok TV, rehat, tidur. Sekali isteri tanya, bila buka pintu, darling, janganlah balik macam tu saja. Apa ayat dia seterusnya? Wanita sini mesti tahu. Lelaki yang pengalaman mesti tahu. Apa ayat dia seterusnya? Saya nak padamkan benda ni. Setting mana setting pergi? Siapa tahu? Cuba jawab. Alhamdulillah. Mana setting ni? Mana setting? Okey, setting. Alamak, tak ada setting. Oh, filter. Okey, mana filter? Siapa tahu? Linda. Siapa tahu? Apa isteri? Janganlah duduk. Iyalah. Dia ada satu ayat. Tak, dia ada lagi ayat yang menarik. Nanti saya ceritalah. Mungkin ni kes saya saja. Saya akan cerita. Oh, tak boleh buat setting. Saya akan cerita. Tolonglah. Tak ada. Dia terus kepada tanyalah, dia kata. Saya bagi clue lah. Apa dia kata suruh kita tanya. Saya balik macam tu sajalah. Halo. Macam tu kan. Halo. Jawapan banyak pakai akal. Cuba memahami. Okeylah, saya beritahu ya. Kerana dia ada part tu kan. Dia kata, bang, love, jangan balik begitu sajalah. Tanyalah, Adinda macam mana hari ini? How's your day lah? Dia orang campuran, dia orang luar. How's your day? Dia tanya. Lebih kurang tu lah. How's your day? Isteri saya masa tu tanya. Jawablah, how's your day? Jadi apa saya jawab? Saya dah tahu awak kat rumah, nak tanya apa lagi? Awak tak keluar mana? Kat rumah, tengok Astron, jaga anak, kita keluar kerja, bawa balik duit, you tak balik kerja, suruh kau kerja, yalah attention. Tapi dia ada ayat dia. How's your day? Jadi saya menjawab, saya dah tahu awak macam mana. Dia kata, tanyalah apa khabar. Kita hari-hari bersama nak tanya khabar apa kan, kita kata. Kan? Tak, saya genuinely a bit confused. Bendul masa tu. Saya tak faham. Kalau dia Fazrul memang dah cerai. saya kan isteri saya tak mau kerja. Ya, isteri saya macam-macam kerja boleh, saya bagi dia kursus ke apa, dia tak mau, dia duduk rumah relax je pun satu hal kan. Kita yang susah kerja, tak apa itu apa. Tapi dia kata, tanyalah macam mana hari kau. Okey, saya akan buat. Bab kedua, apa terjadi? Siapa boleh teka? Ini yang saya belajar dah. Tak boleh belajar dari buku lah. Kita baca dalam buku. Tapi kena mengalami. Siapa tahu bab kedua. Bukan siapa salah, siapa betul lah. You boleh buka pejabat perunding keluarga ni. Boleh. Minta Fazrul datang jumpa saya. Fatah Amin semua datang. Bayar mahal 1,000 satu jam.
Saya boleh selesaikan dengan buku-buku dan kerusi terbaling kan. Dia begini. Jadi isteri saya masa tu cakap, tanyalah how's your day. Saya kata saya dah tahu how's your day apa. Kan kita lelaki mesti cakap kan. Dia kata, iyalah, tanyalah. Okey. Lain kali saya balik, saya akan tanya, how's your day? Inilah kesilapan. Kenapa saya cakap begitu? Siapa faham? Ini orang tua saja faham. Dan orang tua akan tahu apa berlaku esokan ni, apa berlaku. Ini syok ni. Esokan saya balik, apa saya tanya? Apa saya tanya kat isteri? Siapa tahu? Bini merajuk tak? Tak, okey, tak ada benda merajuk, semua bagi. Semua saya bagi. Kita ketepikan faktor-faktor lain lah untuk eksperimen ni. Isteri minta suami, bila balik rumah, tanyalah khabar. Suami kata, awak setiap hari dalam rumah, kenapa nak tanya khabar? Isteri pun sambung, iyalah, saja. Jadi keesokan malamnya, suami balik. Suami buat apa? Ini panjang ni, ada bab 2, 3 ni. Tapi ini cerita benar. Berlaku pada saya. Dan boleh dijadikan orang kata berundingan. Tak boleh. Berunding ni kena lebih brutal. Dia pengalaman. Mesti kahwin cerai banyak kali. Macam Frankenstein. Apa tu? Supreme Street. Jadi keesokan tak tanya. Tak, saya tanyalah. Ini kesilapan. Kenapa kesilapan? Saya tanyalah, how's your day, love? Itu kesilapan. Kenapa dia jawab? Ini orang yang faham wanita akan tahu jawapan wanita. Iaitu yang tak faham akan tak faham. Ini teka-teki ni. Bukan teka-teki susah sangat wanita. Susah ke? Sama je. Tak, saya tanyalah. How's your day? Apa khabar? Lepas tu isteri jawab apa? Saya ulangi balik Suami balik rumah. Isteri bersama kerja, duduk rumah, tak ada kerja mana, jaga anak dah bertahun. Satu hari suami balik rumah, agak terkejut sikit kerana isteri tanyalah khabar saya. Tak ikhlas berlakon. Tak. Ikhlas kita. Tak. Dia tak cakap gitu. Apa jawapannya? Suruh tanya, baru tanya. Tak. Semua yang jawab ni tak ada pengalaman. Khabar saja. Tak. Ya, tak dapat jawab. Dia ni tak ada pengalaman. Saya dah pengalaman, saya tahu. Aduh, pening kepala aku dia buat ni. Ada lagi episod. Akhir saya faham lah. Bila saya dah berpisah ni, betul-betul saya kenal wanita kerana saya jadi popular. Saya round dunia. Banyak teman wanita kan. Banyak kekasih. Baru saya faham wanita ni. Tapi dah lambat dah, dah tua. Kalau saya tahu ni, bukan saja pakar perunding. Saya boleh pakar menasihati semua lelaki dan semua wanita. Boleh saya boleh nasihati. Tapi saya tak cuba. Tak adalah. Saya ni bila tengok, bila ada klip-klip video kan, cerita bagaimana nak memahami wanita, saya swipe je. Tak payah faham wanita. Tak payah. Bagaimana kejar wanita, tak payah kejar. Saya ambil Morgan Freeman punya advice. Don't chase women, let them chase you. Wanita nak kejar awak, dia punya pasal. Kalau tak ada wanita kejar awak, nasib kau lah. Ada yang wanita kejar saya. Kejar saya yang paling Brazil, Libya ada. Brazil, Afrika Selatan, Vietnam, Laos, Indonesia. Dia perempuan, ialah attention. Perempuan you bagi perhatian, dia boleh tertarik. Kalau dia tertarik, cukup. Dia tak tertarik, move on.
Bunga bukan sekuntum. Jadi saya balik, saya beritahu isteri saya, how's your day, love? Sungguh-sungguh. Isteri saya jawab apa? Dia diam aja. Okey. Saya pula cakap apa kat dia? Bukan marah lah, bukan. Tapi heran, saya kata, kan awak suruh saya tanya how's your day, awak jawab macam tu. Yalah, okey lah. Okey. Cuba teka, setiap hari selepas itu apa, ini lelaki macam doggy, dog. Taat saja dah. Perempuan macam kucing. Ini boleh kena ban. Saya pernah cakap kat Facebook, kena ban. Seksis dia kata. Tapi ini saya baca dari satu buku. Perempuan dia ala kucing. Kucing ni bila you dekat dia, dia lari. Bila awak tak layan dia, dia mari. Suka buat kan? Jadi itu kita kena faham. Mana boleh difahami perempuan ni. Siapa sini nak tengok perempuan layan macam kucing. Manja. Dia lari, biarkan. Tinggalkan. Dia keluar rumah, tinggalkan. Lepas tu dia balik. Itulah kucing. Lelaki macam anjing. Duduk depan je, tunggu tuan dia. Engkau pukul dia, dia masih tunggu tuan dia. Taat. Jadi setiap malam, tak putus-putus. Saya ni taat ni. Tak putus-putus. Saya buka pintu saja. How's your day, love? Macam tu aja. Malam ketiga, how's your day, love? Malam ke-7, malam ke-40, setiap bulan, bertahun, how's your day, love? Saya ni ikut rutin. Ya? Apa jawapan dia? Macam boring. Lama kemudian saya baru tahu. Saya bagi natijah lah. Saya ni bukan suka troll orang, saya bukan nak suka popular. Saya bagi nasihat terus terang. Cara jaga isteri, engkau kena romantis. Allahuakbar. Engkau kena romantis. Okey, sekarang dah honeymoon dah over. Nak romantik apa? Dah nak 2, 3, 4 ekor lah kat rumah. Nak romantik macam mana? Siapa tahu macam mana nak romantik dengan isteri. Sekali-sekala awak tinggalkan. Jangan begitu. Tinggalkan itu sikit. Jangan bagi dia tanya. Bila dia tanya awak pergi mana, tak payah jawab. Bagi romantik, bagi misteri. Abang ada isteri lain ke? Menangis-nangis dia kan. Tak perlu jawab. Memang tak ada. Kan? Tapi macam mana romantik? Sekali-sekala beli. Saya tak belajar romantik. Kadang kat airport kan, saya akan tunjuk gambar saya kat duty free. Saya tunjuk gambar. Pilihlah yang mana satu. Itu bukan romantik. Kenapa? Bila saya pilih, dia marah. Engkau tak tahu pilihan saya. Betul tak? Saya kalau beli apa-apa kat rumah, tak boleh. Kena dia pilih. Bawa dia. Ini saya tak tahu tau. Dan dia menjadi penasihat warna saya. Bila saya buat artwork, saya akan tanya isteri. Yang mana, dia terus boleh jawab. Saya kata, yang mana design lebih bagus? Pak, dia terus. Saya tak tahu. Jadi siapa nak pergunakan isteri untuk artwork, untuk seni. Kalau you seni lukis, lelaki, melainkan you ni lelaki yang tahu tengok artwork, saya tak boleh. Artwork kita lelaki ni bendul. Kita tengok kan, kita sangka cantik. Tak, perempuan yang tahu. Itu sebab perempuan, dia pakai baju, tak ada dua yang sama dalam gerobok dia yang besar tu selama setahun. 365 pasang baju kalau dia boleh. Kasut pun sama. Itu sebab kita tengok kasut isteri kan, banyak daripada lelaki kita. Betul tak? Ramai sama. Ninda semua sama. Kita semua ada ego, wajib. Jangan cederakan ego lah. Jangan cakap benda yang ini dalam keadaan baik lah. Isteri baik. Kan saya akan tanya isteri, yang mana design bagus, pap, dia terus. Yang mana warna bagus, pap, dia terus beritahu. Saya nak beli langsir ke apa, haram. Kena isteri pilih. Dia kata engkau tak tahu pilih. Tapi kita nak romantis. Minyak wangi kita tanya penjual. Halo, isteri saya ada semua minyak wangi dalam dunia. Tolong recommend yang terbaru. Dia berbagi pung. Mana saya tahu bau? Saya tanya perempuan. Isteri you macam mana? Dia dah ni lah. Rambut kerinting ke apa ke ni.
Dia pilih engkau kena simpan buat rahsia, suruh isteri tutup mata, baru best. Baru best. Dia mesti marah. Apa ni? Takut ni. Inilah perempuan. Okey Saya tak ada anti Saya tak ada anti. Kalau anti swipe Kalau anti report Okey, kita balik pada cerita ni. Yang bergaduh antara Wasabi dengan Sunni ni. Farida. Betul tak Puan Farida? Salah, beritahu saya salah. Cuba lawan hujah saya. Wanita lah yang pandai seni, biar dia pilih semua barang kat dapur, kat rumah. Jadi saya namakan dia Menteri Dalam Negeri. Semua bab rumah, dalam rumah. Tapi bila berlaku rusuhan kat rumah dengan anak-anak, panggil pula Perdana Menteri. Kenapa engkau diam, tak cakap apa kat anak perempuan kita pakai macam ni, balik pukul berapa? Lawan cakap ibu. Kan? Betul. Siapa nak menyangkal? Ya? Apa lagi isteri lakukan? Apa lagi wanita lakukan? Macam kes Fazrul, menarik tau. Jadi saya tanyalah, saya sibuklah tanya kawan semalam. Fatah Amin ni pelakon ke selebriti? Tak, dia kerja dengan Fazrul. Patutlah. Kalau saya Fatah Amin, saya kerja dengan isteri yang lawa macam tu, selebriti, saya berhenti kerja. Saya pergi buka bisnes. Darling, pinjam duit 100,000 saya nak buka bisnes. Itu macam buka bisnes, jual cempedak, jual burger, dapat duit sendiri, bagi kat dia nafkah. Tapi dia boleh bagi Range Rover 1.2 juta. Saya pun tak faham ni. Ini case complicated lah. Orang kata women is complicated. Tak. Complicated ialah satu perkataan saja. Complicated dia 4 huruf saja. Tak susah. Dalam kamus. Semua cakap betul Kena kahwin dulu. Kalaulah saya ada ilmu ni saya cerita ilmu free ni kepada lelaki-lelaki yang belum kahwin. Wanita yang belum kahwin, macam mana bagi nasihat? Macam mana bagi nasihat ni? Boleh tolong saya. Macam mana bagi nasihat kepada wanita belum kahwin, memilih ni, atau dah kahwin, komplain ini? Saya tak tahu Lelaki saya boleh komen. Okey, lelaki you nak kahwin you kena sabar. You kena sabar. Sabar lah. Kalau you ramai orang kahwin. Saya tengok ramai, saya pergi sana ramai. Saya study dah orang, saya tengok keluarga tak bergaduh, saya study. Bergaduh pun saya study. Anak-anak saya study. Kalau orang bayar saya lah, saya sanggup jadi penasihat lah. Okey, katakan orang bayar saya, engkau bayar saya. Tengoklah soalan. Ada soalan tak? Konsultan ni you kena bagi soalan. Jadi Wahabi dengan Sunni ni, saya dah post satu tu. Saya masih belajar lagi lah. Surah Al-Fat ayat 10. Tangan Allah di atas tangan mereka. Jangan cuba takwilkan. Tapi you akan terfikir kuasa dia. Boleh, saya rasa boleh takwilkan, tapi jangan matikan di sana. Dia tadabbur, dia berlapis-lapis. Dunia ini, alam ini, kita berlapis-lapisan. Dia mendalam. Itu natijah dia nanti kita sambunglah lepas subuh. Ini hari Ahad. Lepas saya masak, saya tak akan keluar. Bukan masak saya. Diet keto. Sebelum subuh ni saya kena jogging. Pukul 5 saya kena pergi jogging sejam. Ciwa. Semalam dah buat. Tapi saya tak jogging. Saya berjalan kaki. Tak boleh Okey. Sekian saja. Terima kasih semua. Saya akan upload inilah kepada YouTube bab Wasabi Sunni, tapi dengan cara santai supaya kita ini bertafakur, bertadabbur, perpanjangan bersangka baik. Kita sama-sama hamba Allah SWT. Kita ego ni ego lah, tapi depan Allah yang wujud, yang kita mengaku beriman, maka wajib kita cuba memahami, mendalami untuk kebaikan sendiri. Sekian. Assalamualaikum.